وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. InsyaAllah pada pagi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti seketika dari pembacaan kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatul Anfus untuk kita mengulang kaji sebuah sedikit kitab ataupun intisari daripada kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang mana intisari ini kita pilih ataupun membuat khulasah ataupun pemilihan bagi memberi panduan kepada kita dalam pencarian ilmu. Sebab itu dalam risalah PDF yang dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan sekalian ditajuk Al-Muntaqa min Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, penunjuk jalan dalam pencarian ilmu, intisari dari kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Musannif al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Annaka in kunta taqsudu bil ilmi al-munafasata wal mubahat wa taqadduma 'ala al-aqran wa istimalata wujuhin nasi ilayka wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinik wa ihlaki nafsik wa bai'i akhiratika bidunyaka fasafaqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'irah. Jadi semua yang ada dalam buku ini semuanya diambil daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan menuju hidayah. Cuma dalam bentuk Al-Muntaqa lah, dalam bentuk pilihan-pilihan. Kita tidak baca semua apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab tersebut, cuma kita memilih mutiara-mutiara atau hikmah-hikmah yang khusus kepada panduan dalam pencarian ilmu. Jadi kata dia, jika kamu bermaksud dari pencarian ilmu adalah berlumba-lumba, berbangga dan terkehadapan dari teman-teman, mana untuk berada untuk mengatasi rakan-rakan yang lain yang sama-sama menuntut ilmu, agar perhatian orang ramai beralih kepada kamu dan untuk menghimpunkan harta benda dunia, maka kamu sedang berusaha meruntuhkan agama kamu, membinasakan diri sendiri dan menjual akhiratmu dengan duniamu. Jadi orang yang tidak ikhlas dalam bentuk ilmu, dia menjual akhirat untuk memperolehi dunia. Sebab itu Imam Hasan Basri rahimahullah, dia menyebutkan di antara tanda matinya hati ialah melakukan amalan-amalan agama tapi dengan tujuan duniawi. Akad yang kamu lakukan itu, yakni akad jual beli kamu, dengan kamu menjual akhirat bagi mendapatkan dunia, akan merugikan kamu dan perniagaan kamu akan rosak. Kamu akan bankrupt lah di akhirat nanti.
akad yang kamu lakukan, iaitu kerana apabila kamu menuntut ilmu dengan tujuan duniawi, makna kamu menggadaikan akhirat kamu. Jadi akad kamu itu adalah akad yang merugikan. Yang merugikan kerana dunia ini faniyatun. Dunia faniyah wal akhiratul baqiyah. Kerana macam mana kita nak untung? Kita jual benda yang kekal, iaitu akhirat, untuk memperolehi benda yang bakal musnah, iaitu dunia. Jadi kita jual barang yang mahal untuk kebahagiaan abadi di akhirat, semata-mata untuk mendapat barang yang murah, iaitulah dunia yang bakal binasa. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bain Allah Ta'ala min talab al-ilmi al-hidayatu duna mujarrad riwayah fa abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanul bahr tastaghfiru laka idza sa'aita. Namun jika niat dan tujuan kamu menuntut ilmu ialah antara kamu dengan Allah, bukan antara kamu dengan dunia, antara kamu dengan Allah, iaitu untuk mencari hidayah darinya, dari Allah, bukan semata-mata menjajah ilmu, meriwayatkan ilmu untuk menceritakan pasal ilmu supaya orang melihat kita ni alim, tahu sebi. Maka bergembiralah jika sekiranya tujuan kamu untuk ilmu adalah untuk mencari hidayah, maka bergembiralah, kerana dengan niat itu para malaikat akan membentangkan sayap-sayap mereka untuk kamu ketika kamu berjalan mencari ilmu, dan ikan-ikan dalam lautan turut beristighfar untukmu tak kala kamu berusaha mencari ilmu. Ini semua kelebihan yang disebut sendiri oleh Nabi SAW, bahawa malaikat membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang keluar daripada rumahnya mencari ilmu. Dan begitu juga makhluk-makhluk Allah, termasuk ikan-ikan yang berada dalam air, dan mereka akan beristighfar, memohon keampunan Allah untuk orang-orang yang berusaha mencari ilmu. Jadi kesimpulannya jelas bahawasanya tujuan menuntut ilmu adalah untuk mencari hidayah Allah, agar kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di atas jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, jalan yang menyampaikan kita kepada keridaan Allah, dan seterusnya diterima oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti untuk berada dalam syurga Allah, dan nikmat yang paling besar yang bakal diberi oleh Allah kepada hamba-hambanya yang saleh, iaitulah keredaannya dan juga ru'yatullah. Allah memberi kita untuk melihatnya. Kemudian penuntut ilmu ni ada 3 jenis. Wa'lam anna an-nasa fi talab al-ilmi ala 3 ahwal. Ketahuilah bahawa manusia dalam pencarian ilmu ada 3 jenis. Rajulun talab al-ilma liyattakhidhahu zadahu ila al-ma'adi fahadha min al-fa'idin. Pertama, seorang yang mencari ilmu untuk menjadikannya, yakni ilmu itu sebagai bekalan ke akhirat. Fahaza, maka ia, yakni kategori ini, orang sebegini, minal faizin, di kalangan orang-orang yang berjaya. Ini al-faizin. Warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah, fahadha minal mukhatirin. Yang kedua, seorang yang mencari ilmu untuk membantunya bagi kehidupan segera di dunia. Ini dari kalangan orang-orang yang merisikokan diri mereka. Maknanya dia menuntut ilmu untuk mencapai tujuan ataupun kehidupan segera di dunia. Untuk dia belajar agama supaya dia dimuliakan di dunia ini. Ataupun
supaya dia dapat mencari rezeki di dunia ini. Maka kata Imam Al-Ghazali, "Fahadha minal mukhatirin." Maka yang kedua ini dia tergolong dari kalangan orang-orang yang dalam bahaya, berisikokan diri sendiri. Di bawah nota kaki itu, kerana berkemungkinan dia akan mati dalam su'il khatimah. Ini adalah mati yang buruk. Warajulun thalisun istahwaza alaihi syaitanu fatakhadha ilmahu dhari'atan ila takathuri bil mal wa tafakhuri bil jahi wa ta'azzuzi bi kathratil atba'. Hadha minal halikin wa minal hamqa al-maghrurin. Kategori yang ketiga, seorang yang dikuasai syaitan, di mana dia menjadikan ilmunya sebagai jambatan mengumpulkan harta. Jambatan mengumpulkan harta. Berbangga dengan kedudukan dan mencari kemuliaan dengan ramai pengikut. Orang ini dari kalangan orang-orang binasa, bodoh dan tertipu. Itu Imam Ghazali sebut begitu. Fakun ayyuhat talib min al-fariq al-awwal wahdhar an takuna min al-fariq al-thani wa iyyaka thumma iyyaka an takuna min al-fariq al-thalith fatahliku halakan la yurja ma'ahu falahuka wa la yantaziru salahuka. Maka letakkanlah dirimu, wahai para penuntut, dalam kelompok pertama. Berjaga-jagalah dari kelompok kedua. Meletakkan dirimu dalam kelompok yang pertama, iaitu orang yang mencari ilmu untuk mencari bekal ke akhirat. Dan berjaga-jagalah di kelompok yang kedua, iaitu mencari ilmu semata-mata untuk mencapai tujuan duniawi, tapi harus. Tujuan duniawi harus. Dan jauhilah sejauh-jauhnya kelompok yang ketiga. Mencari ilmu dengan tujuan membina kekayaan duniawi, mencari kedudukan dan sebagainya. Karena kamu pasti akan binasa. Kebinasaan yang tiada lagi harapan untuk kamu berjaya. Tidak ditunggu lagi kebaikan untuk kamu. Wala yuntazaru salahuka. Mana tidak dapat diharapkan lagi. Tidak dapat diharapkan lagi kebaikan untuk kamu. Permulaan jalan hidayah. Jadi jelas Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam penjelasan beliau tadi, bahawasanya tujuan untuk ilmu ini adalah untuk mencari hidayah dan juga untuk kita mencari bekal ke akhirat. Walakin yanbaghi laka an ta'lam anna al-hidayah allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkam bidayatiha. Setelah kamu membetulkan niat menuntut ilmu, iaitu untuk mencari hidayah, maka perlu mengetahui bahawa hidayah merupakan buah hasil dari ilmu. Walakin yang bagi laka an ta'lam anna hidayah allati hiya samaratul ilmi. Kamu perlu mengetahui bahawa hidayah, tentu numpang nak tambah sikit. Ini kalam Mu'taridah. Anal hidayah yang merupakan buah atau hasil dari ilmu itu, baginya ada permulaan dan ada pula penghujung. Jadi kita jelas tadi, Imam Al-Ghazali menceritakan kepada kita bahwasanya tujuan untuk ilmu ini adalah untuk mencari hidayah.
Dan hidayah itu merupakan buah daripada ilmu. Hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Dan hidayah yang merupakan buah atau hasil daripada ilmu itu, yang ilmu agama lah. Ilmu agama itu ada, bagi hidayah itu ada permulaan dan ada penghujung. Kamu tidak akan sampai ke penghujung hidayah melainkan dengan menjalani dengan sebaik mungkin permulaan jalan hidayah. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Kamu tidak akan sampai kepada penghujung hidayah, yang ini matlamat. Matlamat hidayah atau penghujung hidayah, kemuncak hidayah, melainkan kamu melalui dengan sebaik mungkin permulaan jalan hidayah. Maka inilah kitab Imam Al-Ghazali ini. Bidayatul Hidayah. Permulaan jalan hidayah. Fa'in qulta fama bidayatul hidayah. Jika kau bertanya, apa dia permulaan jalan hidayah itu? Fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa. Wa nihayatuha batinatut taqwa. Fala aqibata illa bittaqwa. Wala hidayata illa lilmuttaqin. Jika kamu bertanya apa dia permulaan jalan hidayah, ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah ialah ketakwaan zahir, yakni anggota. Dan perakhirannya pula ialah ketakwaan batin, yakni hati. Jadi, anggota kita ini kita manfaatkan untuk bertakwa kepada Allah. Dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan zikirnya. Dan pada masa yang sama, kita jaga anggota zahir kita ini daripada maksiat, maka kita akan sampai kepada hati yang bertakwa kepada Allah. Hati yang bersih. Dan inilah yang disebut oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti, kata Allah, adalah hari yang tidak akan beri guna harta benda anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera. Kamu tidak akan memperolehi kesudahan yang baik dalam hidup melainkan dengan ketakwaan. Allah tidak memberi hidayah melainkan kepada orang-orang bertakwa. Hidayah tidak akan diberi oleh Allah melainkan kepada orang bertakwa. Bahkan amalan sendiri pun Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang bertakwa. Dan syurga itu sendiri pun dalam surah Al-Imran, Allah Ta'ala menyebutkan, wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dan syurga, lebarnya itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Disediakan syurga itu untuk orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu, untuk kita mencapai kemuncak hidayah, iaitu ketakwaan batin, hati yang bersih, hati yang sejahtera, yang menghadap Allah Ta'ala nanti, Allah Ta'ala akan terima. Yang mencapai martabat an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tetap, yang teguh dalam iman, dalam mahabbatullah, dalam al-khawf minallah. Ini an-nafsul mutmainnah. Betul, an-nafsul mutmainnah agak sukar kita nak faham. Hakikat sebenarnya kalau kita masih dengan terjemahan yang biasa, iaitu jiwa yang tenang. Yang jiwa yang tenang. Tapi kalau tengok pada tafsir Imam As-Suyuti, juga Imam At-Tabari, kata mereka an-nafsul mutmainnah itu ialah an-nafsul al-mutmainnah dengan makna al-aminah wa huwa al-mu'minah, iaitu jiwa yang beriman, yang teguh dalam iman, yang tidak ada keraguan lagi kepada Allah, Rasul dan agama. Kalau Imam At-Tabari, dia menyatakan bahawa jiwa yang mutmainnah itu ialah jiwa yang yakin dengan janji Allah. Dan janji Allah
Janji Allah itu janji macam mana? Iaitu akan diberi kemuliaan. Bahawasanya dia akan diberi kemuliaan kalau dia beriman, dia beramal soleh, dia akan dikurniakan kemuliaan oleh Allah di akhirat. Itu makna jiwa al-mutmainnah. Dan jiwa yang mutmainnah inilah yang Allah Ta'ala akan sebut di akhirat nanti, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kemarilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha untuk bertemu dengan Tuhanmu, mardiyatan, dan Tuhan juga redha. Kamu redha dan juga kamu diredai. Wadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurgaku. Jadi nak mencapai hakikat hati itulah yang menjadi kemuncak kepada hidayah. Tapi kena melalui bidayatul hidayah, iaitu amal salih. Taqwa dia panggil. Taqwa yang zahir. Taqwa yang zahir iaitu dalam bentuk amal salih, menjaga diri dari maksiat dan juga menjaga adab-adab hubungan dengan makhluk. Jadi jelas bahasanya permulaan jalan pada hidayah, permulaan jalan hidayah ialah taqwa. Taqwa yang zahir. Taat kepada Allah, kemudian kita akan mencapai taqwa yang batin, iaitu kebersihan jiwa dan juga kebersihan hati. Cabang taqwa. At-taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi. Fahuma qisman. Waha ana ushiru alaika bijumalin mukhtasaratin min zahiri ilmi at-taqwa fil qismaini jami'an. وألحق قسما ثالثا ليصير هذا الكتاب جامعا مغنيا. Taqwa bermaksud mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka ia memiliki dua cabang. Cabang perintah dan cabang larangan. Dalam kitab ini, yakni kitab Bidayatul Hidayah ini, aku akan tunjukkan kepada kamu dengan kupasan ringkas namun menyeluruh ilmu tentang ketakwaan bagi zahir. Zahir ini luaran, tubuh manusia merangkumi kedua-dua cabang takwa tersebut. Untuk menjadikan kitab ini lengkap dan mencukupi bagi kamu, aku susulkan, dan tambah aku, aku susulkan satu cabang ilmu lagi, iaitu adab-adab pergaulan, kata Imam Ghazali. Maka keseluruhannya, kita tengok dalam nota kaki di bawah tu, isi kitab Bidayatul Hidayah ini, yang mana Imam Al-Ghazali nak bimbing kita untuk menjadi orang bertakwa, bermula daripada takwa yang zahir, mengatur tubuh kita, kehidupan lahiriah kita dengan ketakwaan, nanti kita akan sampai ketakwaan yang batin, kemuncak ketakwaan. Jadi keseluruhan isi kitab merangkumi 3 cabang. Yang pertama, cabang adab-adab ketaatan untuk melaksanakan perintah Allah sebaik mungkin. Yang kedua, cabang maksiat, iaitu untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang ketiganya, cabang-cabang adab-adab pergaulan bagi menjaga hubungan. Ini kena tambah, menjaga hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sama makhluk. Cabang yang pertama ada adab ketaatan. Jadi tuan-tuan bersekalian, jelas Imam Al-Ghazali dia mula dengan hidayah. Tujuan untuk ilmu adalah untuk mencari hidayah. Hidayah ini ada permulaan, ada pengakhiran. Ada bidayatul hidayah, ada nihayatul hidayah. Bidayatul hidayah ialah taqwa.
taqwa yang zahir. Iaitu kita melaksanakan dalam kitab Ihya Ulumuddin dia sebut dengan ilmu muamalah. Ilmu muamalah. Tapi bukan muamalah dalam istilah fiqh. Ilmu muamalah dalam istilah tasawuf. Iaitu ilmu syara', ilmu syariat yang mengajar kita jalan menuju akhirat. Itu ilmu muamalah. Mengenal Allah, ibadat, dan juga kalau dalam kita kata kalau kita nak ambil dengan istilah satu doa Rasulullah, iaitu mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenal agama. Dan mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Rasul. Ini sebagaimana dalam zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Itu kita ucapkan pada waktu pagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian taqwa itu pula ada 3 cabang. Ada 2 cabang. Taqwa iaitu melaksanakan perintah Allah yang diikuti dengan meninggalkan maksiat. Dan Imam Al-Ghazali kata dia tambah satu lagi, iaitu ada adab pergaulan. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah ini yang menjadi permulaan bagi jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbekal di akhirat dalam usaha kita supaya kita ni sentiasa dipelihara oleh Allah, Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya akan sampai di akhirat dalam keadaan diterima dan diredai oleh Allah. Maka Imam Al-Ghazali ingin mengajar kita jalan-jalan hidayah. InsyaAllah kita sambung dengan berselian nanti dalam siri yang berikutnya. Kita berhenti di situ, muka surat 11. Dalam siri yang berikutnya kita akan membaca cabang yang pertama, iaitu ada adab ketaatan. Ada adab ketaatan. Merangkumi ketaatan yang fardu dan juga ketaatan yang sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Jazakallah khair.